Selamat pagi. This meeting is being Allah recorded. Akbar kepada semua para mujahid dan mujahidah yang dikasihi Allah dan dirahmati. Alhamdulillah, pada pagi ini Murabi dapat bertemu sekali lagi dengan antum semua. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah kerana Allah telah mengizinkan kita untuk bertemu dan memberi sekali lagi kepada kita peluang untuk mencipta kejayaan yang lebih grand daripada apa yang kita lakukan minggu lepas. Jadi Murabi disebabkan masih lagi baru di sini, Murabi perlu perkenalkan diri Murabi. Nama Murabi Muhammad Sabir bin Jamiluddin. Berasal dari cara Murabi cakap macam orang apa? Siapa boleh teka? Yang kecuali yang kelas Murabi je, Fatimah dengan Muiz. Yang lain, Murabi cakap macam orang dari mana? Bangladesh, Pakistan. Dengar elok dok, bukan dari tau. Dia sebut dari, tak ada dari. 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 Apa dari? Dari mana? Hafiz. Dari mana? Dari mana? Hafiz, Murabi berasal dari mana? Cuba teka dengan cara percakapan. Teka. Okey, tak apa. Ibrahim. Mula dengan Ibrahim. Teka dulu. Murabi dari mana asalnya? Kedah okey. Ha? Kedah. Okey, nak dekat tempat dah sebab asal dari utara. Tahniah. Murabi berasal dari Pulau Pinang dan selepas itu berhijrah ke negeri lain, ke Perak dan ke Kuala Lumpur untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, akhirnya Murabi dapat berkhidmat dan mencurahkan ilmu kepada antum semua. Nanti yang lebih detail nanti bila kita ada kesempatan nanti kita boleh bincang-bincang, sembang-sembang bersama tentang pengalaman Murabi menuntut ilmu, insya-Allah. Pada pagi ini kalau antum lihat Murabi letak tajuk Let us be a winner. Let us be winners. Kalau plural lah. Let us together become a winner. Maksudnya bahasa English Murabi letak title tu sebab asal dia daripada buku yang Murabi baca dulu tentang mari kita sama-sama cipta kejayaan. Mari sama-sama kita menjadi orang yang berjaya. Jom jadi orang yang berjaya. Kita nak jadi orang yang berjaya kerana apa? Kerana kejayaan sebenarnya adalah tuntutan Islam. Betul tak betul? Ismail. Ismail tengah tulis. Ismail, look here. I'm talking with you. Okay, Ismail, Islam menuntut untuk menjadi umat yang berjaya, betul? Apa yang Ismail tahu Islam menuntut umatnya menjadi berjaya? Apa ayat yang selalu kita dengar atau kita dengar seruan, selalu ada satu seruan yang Islam selalu ajar kepada kejayaan. Apa dia? Teka. Brainstorming. Mari kita meneka. Begitu. Apa dia? Selalu kita dengar, setiap kali 5 waktu kita dengar perkara tu. Seruan itu. Jarak jauh dari mikrofon. Azan Ustaz. Ya, azan. Dalam azan disyariatkan kepada kita untuk membaca, untuk melafazkan hayya 'alal falah. Betul. Mari kita sama-sama menuju ke arah kejayaan. Mari berjaya. Okey. Sebenarnya ada perbezaan perkataan an-najah. Siapa yang pernah belajar bahasa Arab, ada di situ ada perkataan an-najah, ada juga perkataan al-falah. Kedua-duanya kalau kita tengok membawa maksud kepada kejayaan, tapi sebenarnya al-falah al-baqa al-daim wal-istimrar. Al-baqa maksudnya kejayaan yang berterusan, kehidupan yang berkekalan dengan kejayaan. Sebab itu Islam di dalam Al-Quran tidak ada perkataan an-najah. Qad aflahal mu'minun. Orang telah berjaya orang-orang yang beriman. Telah berjaya orang-orang yang beriman. Allah tak kata qad najahal mu'minun. Jadi kat situ ada apa? Bezaan antara perkataan an-najah yang selalu kita dengar, najah hayya nakun minan najihin. Satu lagi al-falah.
Okey, jadi dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita untuk jadi Muslim yang berjaya. Muslim yang berjaya. So, untuk kita nak berjaya ni, untuk nak berjaya, kita kena ikut orang yang telah berjaya. Naufal, untuk nak berjaya, kena ikut orang yang dah berjaya. Ini merupakan rukun asasi untuk berjaya. Rukun ini yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Murabi suka kalau cakap sesuatu, murabi suka bawa dalil di dalam Al-Quran dan juga sampaikan supaya ia menjadi satu bukti yang kukuh untuk murabi sampaikan. Jadi dalam Al-Quran Allah cakap tentang hal ni. Kalau kita nak berjaya, kena ikut orang berjaya. Ustaz, mana ayat itu? Kat mana ayat yang kata kalau nak berjaya, kena ikut orang berjaya? Dalam surah Al-Baqarah juzuk 1. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Tapi murabi takkan teruskan. Murabi nak pilih satu pelajar, okey, nak pilih insyirah. Boleh insyirah? Kalau murabi baca ayat ni sambung. Juzuk 1. Dah hafaz ke belum? Dah. Ha? Juzuk? Juzuk 1. Dah. Okey, bagus. Okey, dalam juzuk 1 Allah kata, Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bih. Sambung. Ya, menurut Muslimah amantum. Faqadi. Naam. Faqadih tar. Bagus. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Allah kata kalau mereka beriman seperti mana kamu beriman. Siapa-siapa nak menjadi orang yang berjaya seperti mana para sahabat dan Nabi SAW beriman, faqadih tadaw, maka mereka itu telah berjaya mendapat petunjuk. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa innamahum fi shiqaq, kalau mereka berpaling, mereka dalam perpecahan dan pertelingkahan, fi shiqaq. Jadi itu konsep Al-Quran. Nak berjaya, kena ikut orang yang berjaya. Nak berjaya, kena ikut jalan mereka yang telah bermujahadah mencapai kejayaan. Jadi, kita di dalam proses untuk menghafaz Al-Quran, begitu juga antum. Kita kena tengok kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita, okey, contoh Ibrahim Khalil mencapai kejayaan, win sport pada hari itu, mencapai kejayaan yang luar biasa. Yang lain kena sama-sama berasa untuk mengatasi, berasa untuk apa? Untuk fight. Nak kata saya boleh juga macam Ibrahim Khalil buat, atau macam pelajar lain buat, atau macam kawan lain buat. Hafiz, contoh Hafiz dapat kejayaan. Alisha kata okey, ana akan cuba atasi, ana akan cuba mendahului kejayaan yang ataupun upgrade lagi diri ana untuk mencapai lebih daripada apa yang dicapai oleh Hafiz Harith. This is something yang kita kena file, kena letak, kena construct dalam kita punya minda, because your ultimate goal, Murabi cakap bahasa Inggeris sedikit, nanti Murabi akan terjemah. Your ultimate goal should be each and every day of your life a wins day. Your ultimate goal in your life, you must ensure that you create a wins day every day. Dalam kehidupan kita ni, setiap hari kita kena cuba cipta kejayaan. Pada setiap hari kita kena pastikan kita bina dan cipta kejayaan yang luar biasa. Dalam konteks kita hafaz Al-Quran, mencipta kejayaan iaitu mencipta wins board yang luar biasa. Sabaknya lebih daripada break the limit, manzil dijaga dan juga sabqi dijaga. Begitu yang kita perlu capai pada setiap hari. Kerana apa?
Kerana kalau if you think like you are a loser, losing will come to you. Orang English kata, if you think like a loser, losing will find you. Kalau awak fikir awak kalahlah akan cari kita. Pernah dengar tak satu lagu yang kita dengar lagu ni lama dah masa Hari Sukan. Apa lagu tu? Lagu tu tentang kejayaan. Ketika Hari Sukan dalam Malaysia, Hari Sukan ataupun Hari Sukan antarabangsa, setiap kali DJ akan memainkan lagu ni di dalam radio. Lagu dia macam ni. Mukadimah lebih kurang begini. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Sama juga, ada satu lagi rangkap yang lain. Jika kau fikirkan kekalahan. Itu dia. Itu yang kalau kau fikir kekalahan akan menghantui dan memomokkan diri kita dan kita yang jadi orang yang ragu-ragu. Padahal kita boleh sebenarnya, tapi bila kita dah dihantui dengan kekalahan, saya tak mampu Ustaz, saya takat ni je boleh Ustaz. Tak, sebenarnya kita mampu, kita belum cuba, jangan cakap tak mampu. If you don't make a try, don't say that you are unable to proceed or to complete the mission. Kalau antum belum lagi try, give a try, jangan kata saya tak mampu complete the mission. Okay? Jangan kata saya tak mampu nak menamatkan misi ini. Jadi misi kita paling penting dalam fasa ini adalah misi maraton Profas 2.0. Kita nak upgrade. Dulu kalau kita ada cipta kejayaan yang hebat-hebat pada misi maraton 1.0, misi maraton 2.0 kita nak upgrade. Kita nak jadi lebih wow, dan dari sudut pencapaian kita harian. Okey? Jadi Murabi kagum dengan antum semua dari sudut semangat yang antum tunjukkan, sebab ya antum duduk dalam halaqah online. Kita tak dapat nak bertemu secara fizikal setiap hari untuk bercakap, tetapi antum dalam keadaan online ini pun antum dapat mencari jalan untuk mengatasi masalah. Ini satu kejayaan pada diri antum. Berikan tepukan gemuruh kepada diri sendiri. Itu dia. Sebab orang English cakap, if you can find a way to positive, in the middle of a negative situation, then you are really an ultimate winner. You ultimately win. Okay? Orang English cakap, if you can find a way dalam kalau kamu berjaya mencari satu jalan ke arah positif, where your surrounding is negative, totally negative. Surrounding is not supporting. Dan kamu berjaya mencari positif, di dalam masa keliling kamu adalah negatif ataupun yang tidak memberi sokongan dan dokongan kepada hasrat antum, dan kamu adalah seorang yang berjaya sebenarnya. Kamu mampu duduk dalam keadaan begitu dan find a solution for your problem. So itu yang Murabi harapkan kepada semua para mujahid dan mujahidah. Kalau kita duduk di sana, Murabi di sini, tidak semestinya kalau antum semakin down dari sudut semangat, find a way to the problem, find a solution for that problem. Quickly, kena cari cepat-cepat jalan untuk mengatasi masalah itu. Okey, kalau mengantuk, kalau malas, contoh, kalau dalam kelas Murabi suruh berdiri untuk hilangkan mengantuk. Tapi kalau dekat sana, macam mana nak hilangkan mengantuk? Berdiri jugalah. Boleh saja berdiri mengaji dan dapatkan target harian kita. Jadi Murabi ingin sentuh sikitlah tentang perspektif kejayaan dari sudut Islam. Tadi Murabi cakap umum, perspektif kejayaan secara umum. Dan dalam Islam, apa yang dimaksudkan dengan kejayaan? Sebelum Murabi teruskan,
Murabi nak dengar sikit perkongsian daripada siapa-siapa yang bersedia angkat tangan. Buat macam ni, lambai kepada kamera, lambai ke arah kamera, kata okey, Ana nak cakap tentang kejayaan dalam Islam. Cakap 1 minit saja. Apa maksud kejayaan dalam Islam? Fatimah. Yang dimaksudkan kejayaan itu apa dalam Islam? Adakah memiliki harta benda yang banyak? Anak pinak yang banyak? Atau apa yang dimaksudkan? Cuba beritahu apa yang Fatimah faham. Kejayaan dalam Islam adalah dimaksudkan apabila kita dapat bila kita, okey, Murabi dapat dah wasalat al-fikrah, dah sampai dah fikrah itu, Murabi tahu. Yang nak dimaksudkan adalah bila kita dapat menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, betul? Itulah kejayaan dalam agama Islam. Kerana di dalam Islam kita bukan macam orang barat, kejayaan material saja. Kita ada kejayaan di dunia akhirat nanti. Kejayaan di sana itu yang perlu kita jadikan hadaf utama kehidupan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul Surah Al-A'raf, muka surat pertama. Muflihun. Naam. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang timbangan di hari akhirat itu, timbangan bila fasa di akhirat nanti ada timbangan, bila timbangan kita berat belah kanan, maka kitalah orang-orang yang berjaya. Jadi untuk memastikan timbangan kita berat tu, apa kita kena lakukan? Kita kena beriman kepada Allah, kita kena bertakwa, kita kena beriman kepada Nabi SAW dan apa yang diturunkan, mendirikan solat, menunaikan zakat. Semua yang Allah sebut dalam awal buka surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu sahaja yang kita perlu usahakan dalam kehidupan dunia kita dalam keadaan waktu yang semakin sempit. Jadi antum sebagai pembaca Al-Quran, usahakan untuk membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, membaca Al-Quran dengan bersemangat setiap hari. Sebab apa? Sebab ini merupakan amal soleh. Amal soleh yang akan menjadikan antum punya timbangan pada hari akhirat itu menjadi lebih tinggi. Jadi bukan kita baca Al-Quran, saya nak jadi hafiz, tapi saya hanya sekadar nak jadi hafiz, kemudian dapat sijil, kemudian nak dapat pekerjaan. Bukan. Kita nak jadi hafiz ni, paling tinggi hadaf kita adalah, anak-anak yang dikasihi sekalian, adalah untuk ibtigha amardatillah, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan kita yang paling utama. Jadi kita nak jadi hafiz untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita letak target paling tinggi adalah mendapat redha Allah, mustahil sama sekali kita akan menjadi mujahid yang malas. Kita akan sentiasa berkobar-kobar semangat kita untuk mencapai hasrat dan target harian. Kita akan sentiasa berkobar-kobar. Semangat kita akan terus menyemarak untuk mencapai target kita di Akmal ini, iaitu setahun untuk menamatkan hafazan Al-Quran. Bila kita letak target yang betul, jadikan Allah itu target utama kita. Redha Allah target utama. Itu yang Murabi nak daripada semua mujahid-mujahidah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadikan redha Allah target paling utama dalam kehidupan kita. Baru kita tak akan jadi lazy people and lazy student. We will become a hardworking student and a progressive one.
kita akan jadi hardworking dan progresif. Yang sentiasa bersungguh-sungguh dan progresif, iaitu sentiasa ada peningkatan. Boleh semua? Insya-Allah. Jadi Murabi sebelum nak akhiri, dah dekat sekitar pukul 8.30 dah. Jadi sebelum Murabi nak akhiri sampaian motivasi pada pagi ini, Murabi nak sebut 3 rukun untuk kejayaan. 3 rukun kejayaan yang Murabi dapat faedah dari buku yang Murabi bacalah. Apa rukun kejayaan yang pertama? Pen, mana pen? Tulis. Siapa yang belum tulis, fokus dan tulis. Okey, rukun yang pertama. Winners don't quit. Winners don't quit. Maksud dia orang yang berjaya, ini bahasa Melayu, orang yang berjaya dia takkan menyerah kalah dan dia takkan keluar dari game. Dia akan sentiasa berterusan untuk memastikan objektif dan juga sasaran dia tercapai. Winners don't quit. Tulis. Winners don't quit. Okey, bagus. Hayya nantaqil ila an-nuqtah ats-tsaniyah. Mari kita pergi kepada poin kedua. To accomplish anything, you have to do something consistently. Untuk pastikan sesuatu misi berjaya, pastikan anda lakukan sesuatu secara konsisten. Lakukan apa yang nak kita tengah bawa ini. Contoh maraton, contoh membaca Al-Quran secara konsisten. Kita baca Al-Quran, mengulang Al-Quran, baca dalam solat secara konsisten, membaca zikrullah, secara konsisten melakukan amal soleh. Itu yang dimaksudkan dengan istiqamah. Konsisten untuk mencapai kejayaan. Itu rukun yang kedua. First, winners don't quit. And second, to accomplish anything, you have to do something consistently. Mesti buat sesuatu secara konsisten. And then, the last point, stop wasting your time. You don't have time. Kita tak ada waktu yang banyak. Kita hanya ada beberapa waktu sahaja dalam kehidupan kita ini. Dalam fasa ini masa kita semakin suntuk, semakin sempit. Dan manfaatkanlah setiap detik untuk kita cipta kejayaan. Untuk kita cipta kejayaan yang luar biasa. Dan akhirnya kejayaan ini akan menyenangkan siapa? Menyenangkan parent kita, menyenangkan ibu bapa, menggembirakan mereka dengan kejayaan kita. Kita tak mampu nak beri rewards yang hebat-hebat kat mak ayah kita, betul? Mampu ke beli Mercedes Benz? Tanya dekat Alisha. Alisha mampu tak beli Mercedes Benz dekat parent? Tak mampu. Jadi kalau tak mampu, kita berikan kejayaan kita kepada mereka sebagai hadiah agung dari anak misali. Boleh? Boleh Alisha? InsyaAllah. Boleh semua para mujahid-mujahidah? Murabi nak lihat setiap hari konsisten hantaran wins itu. Wins board itu yang wow setiap hari. Yang minggu lepas Murabi amat kagum. Walaupun antum duduk dalam keadaan terpisah kita dari sudut lokasi dan juga waktu, tetapi antum masih lagi mampu untuk mencipta rekod yang luar biasa. Jadi kena konsisten. Ingat 3 poin. Winners don't quit. To accomplish anything, you have to do something consistently and then stop wasting your time. Okay? Jadi, insya-Allah, jangan lupa juga, kita bila ada dekat sana, kita kena menjadi orang yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri. Kerana kita tahu, Allah innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui apa yang rahsia dan apa yang tersembunyi. Jadi kita kena jujur. Ingat kejujuran. Kalau kita hantar hafazan, kita kena jujur. Kita tak lihat pada mana-mana mushaf, pada mana-mana lembaran, kita tak tulis di mana-mana tempat kepala ayat ke apa-apa ke, kita tak tulis. Kita jujur dengan diri kita. Sebab apa? Sebab kita ni orang Islam, kita tahu dalam kehidupan kita ni Allah sedang menjadi CCTV kepada kita dan tingkah laku kita. Boleh? InsyaAllah. Jadi Murabi rasa sehingga itu sahaja untuk pagi ini tanpa
Murabi lengahkan lagi waktu, insya-Allah apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan terlepas bahasa dan tersilap kata itu adalah dari diri dan kekurangan murabi sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murabi serahkan semula kepada Al-Fadil, Al-Musyrif, Al-Muhtaram, Al-Ustaz Faidil. Fal yatafaddal mashkura, ma'jura. Okey, terima kasih kepada Murabi Sabir. Program sikit untuk Murabi Sabir. Wow. Banyak betul point. Kan? Let be success. Kan? Hayya 'alal falah 5 kali sehari. Tuhan suruh kamu jadi orang berjaya, kan? Nak berjaya, apakah berjaya di mata orang Islam? Adakah berjaya kita ni di sisinya bila banyak harta? Tak. Kan? Bila banyaknya pengikut-pengikut? Tak. Kalaulah berjaya ni ukuran kejayaan adalah semata-mata disebabkan ramai pengikut, rasa-rasanya Nabi Nuh lah orang yang paling gagal. Betul tak? Kalau pada pandangan orang luar, orang yang tak kenal Islam, Nabi Nuh lah yang paling gagal. Tahu sebab apa? Sebab 900 tahun dia berdakwah, hanya beberapa orang je yang Islam, kan? Boleh kira dengan jari je. Tapi Allah tak tengok benda tu sebagai suatu kegagalan. Sebab apa? Sebab apa? Allah tak tengok hasil. Tapi Allah tak tengok hasil semata-mata. Tapi Allah tengok usaha kamu. Macam tu juga kejayaan antum dalam Marathon Hufaz ni, kan? Bukan hasil 30 muka surat ke satu hari, contoh. 40 muka surat satu hari. Ukuran kejayaan semata-mata. Tapi usaha tu. Kan? Ada orang dia memang dia boleh buat 2 muka surat satu hari. Kan? Tapi usaha dia tak nak ke arah tu. Itu bukan ukuran kejayaan. Jadi Ustaz doakan Marathon Hufaz untuk minggu yang ketiga ni buat yang terbaik semua, okey? Boleh? Boleh. Baik. Boleh ke tak, Dek? Boleh. Respons sikit boleh ke tak? Boleh. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Line pagi ni Ustaz okey? Tak ada lag tak ada lagging Okey? Tak ada. Clear. Alhamdulillah. Okey, cepat-cepat masuk kelas.